Saya ada di sini untuk memberi press statement berkenaan dengan usul yang telah kami majukan kepada Speaker Dewan Parlimen. Bahawa saya Ahli Parlimen Tanjung Karang dan Ahli Parlimen Gua Musang telah mencadangkan satu usul bahawa aturan 36(6) dan 36(12) peraturan Majlis Mesyuarat di dalam Dewan Rakyat tadi seperti kandungan berikut. Bahawa Dewan ini membuat ketetapan untuk merujuk Ahli Parlimen Tasik Gelugor kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan kerana beliau telah mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan dan adalah disifatkan menghina majlis di dalam ucapan beliau dalam persidangan Dewan pada 21 Mac 2024 seperti yang dilaporkan dalam penyata rasmi Bil 16 pada Khamis 21 Mac 2024. Secara spesifiknya, pada 21 Mac 2024, Ahli Parlimen Tasik Gelugor telah menuduh Gua Musang telah membuat penawaran yang menjanjikan habuan-habuan seperti berikut. Yang pertama, peruntukan Parlimen RM1.7 juta. Yang kedua, peruntukan projek 2 juta. Yang ketiga, bayaran kos perubatan isteri YB Ahli Parlimen Tasik Gelugor yang sedang menjalani rawatan kemoterapi akibat kanser. Yang keempat, kos guaman untuk menghadapi pertuduhan di mahkamah. Yang kelima, token yang tidak dinyatakan haknya untuk kegunaan peribadi. Yang keenam, pengguguran kes yang sedang dihadapi di mahkamah. Kalau kita amati betul-betul, kesemua penawaran ini adalah sebenarnya tawaran beliau sendiri atau demand beliau sendiri sebagai syarat untuk Ahli Parlimen Tasik Gelugor memberi sokongan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Adakah mungkin kerana syarat-syarat ini yang tidak masuk akal, maka individu-individu yang disebut Hassan dan juga Datuk Azman yang beliau akan sebutkan itu tidak mampu untuk melayan kehendak beliau? Maka beliau cuba untuk mendapatkan info dan kepastian dengan cuba mendekati Ahli Parlimen Gua Musang dan juga saya sendiri dengan pendekatan kononnya. Bertanyakan tentang ubat Wegovy yang pernah beliau tanyakan dahulu kepada saya, iaitu sejenis ubat untuk menahan selera makan bagi menguruskan badan dengan suntikan seminggu sekali. Beliau kemudiannya telah confirm dengan saya untuk tetap order 2 botol ubat tersebut. Ini pun sebenarnya agak aneh. Dalam keadaan isterinya yang sedang menderita kanser dan menerima rawatan kemoterapi dan beliaunya yang mana beliau klaim sangat terkesan dan tertekan dengan penderitaan isteri ditambah dengan kos rawatan ubat tersebut yang mahal. Kenapa dia sibuk pula nak kuruskan badan dengan ubat yang mahal juga? Apakah ada maslahat tersembunyi di sebalik ini? Yang keduanya, beliau juga sibuk bertanyakan bagaimanakah tentang peruntukan parlimen saya. Memang saya jawab, saya terima peruntukan parlimen sepenuhnya. Kemudian seterusnya beliau juga bertanyakan kepada saya soal tentang kesahihan individu yang disebutkan itu, iaitu Hasnan dan Datuk Azman, dan mendakwa beliau kurang yakin dengan mereka. Akhirnya beliau mendakwa juga yang sebenarnya beliau telah bersedia lebih awal untuk memberikan sokongan kepada PMX daripada saya. Dan juga beliau mengaku pertemuan beliau dengan Hasnan dan juga Datuk Azman adalah jauh lebih awal daripada saya mengumumkan menyokong PMX. Jadi kesemua penawaran di atas itu adalah demand beliau sendiri. Dan pertemuan serta perbualan dengan saya atau Gua Musang adalah atas pertanyaan beliau sendiri untuk mendapatkan penjelasan dan kepastian. Tetapi saya atau Gua Musang gagal membantu atau gagal jadi ejen yang baik kepada beliau. Maka beliau melaporkan pula kami yang memujuk beliau. Jadi kenyataan beliau di Parlimen adalah jelas bersifat sangkaan jahat, fitnah, mengelirukan Dewan dan memutarbelik fakta sebenarnya serta menuduh saya tanpa apa-apa bukti yang jelas dan saksi serta cuba memerangkap dan mengheret saya ke dalam agenda peribadi beliau yang berniat jahat dan ia adalah menyalahi peraturan 36(6) dan juga 36(12) peraturan Majlis
mesyuarat Dewan Rakyat. Maka saya, Ahli Parlimen Tanjung Karang, dengan ini telah mengusulkan supaya Ahli Parlimen Tasik Gelugor dirujuk ke jawatan kuasa hak dan kebebasan Parlimen. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya juga suka untuk rilis statement di sini bahawa bersama dengan Tanjung Karang, saya telah menghantar usul kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat pada hari Jumaat 2 hari yang lepas, dan alhamdulillah pada hari ini kita telah menerima jawapan ataupun sisi daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Jadi saya tak hurai lebih, cuma saya fokus kepada isu yang telah dibangkitkan oleh Tasik Gelugor. Secara dasarnya, secara amnya, secara ikhlasnya, semua tuduhan yang telah dilemparkan oleh Yang Berhormat Tasik Gelugor kepada saya dan juga Tanjung Karang sebenarnya adalah satu fitnah. Ya, suka untuk saya jelaskan di sini, dan saya melalui kandungan yang saya submit kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat supaya Tasik Gelugor mengemukakan usul. Kerana antara kandungan yang dia sebut, pada 17 Januari 2024 saya berjumpa dengan dia, jemputnya untuk menawarkan sokongan kepada Perdana Menteri. Jadi saya nak bagi tahu di sini, sebenarnya seikhlasnya sejak saya menjadi ahli parlimen pada 19 November 2022, saya tidak pernah berhubung dengan Yang Berhormat Tasik Gelugor, sama ada secara semuka ataupun melalui saluran komunikasi, apa-apa saluran komunikasi, kecualilah kita bersama dalam majlis yang telah dianjurkan oleh Perikatan Nasional pada masa itu, seperti Pre-Council dan sebagainya. Jadi pertemuan saya dengan dia di sebuah kafe di Marriott Hotel pada 17 Januari yang lepas sebenarnya bukan yang dirancang oleh saya ataupun beliau. Cuma waktu saya berada di kafe, dia mendekati saya bersama dengan seseorang yang saya tak kenal. Dia jumpa saya, bagi salam, dia just cross check apa yang saya dapat selepas saya support Perdana Menteri. Saya just bagi tahu saya hanya mendapat peruntukan sebagaimana ahli parlimen kerajaan yang lain, dan selebihnya tidak ada apa pun. Cuma dia bagi tahu, saya tengok dia dalam fizikal yang macam sangat stres, dan bagi tahu dia memerlukan seseorang yang boleh endorse, yang boleh bagi confirmation dengan siapa, dia tanya saya. Maksudnya sekiranya dia support PM, kes dia dapat digugurkan, kes mahkamah dia, maksud saya. Jadi saya bagi tahu saya bukanlah individu yang boleh memberi apa-apa komen ataupun jaminan untuk kes tersebut, dan saya minta dia rujuk teruslah kepada individu yang berkenaan. Yang keduanya, berkenaan dengan tawaran-tawaran, sebenarnya tidak timbul langsung, tidak dibangkitkan langsung pada pertemuan tersebut berkenaan tawaran, kecuali saya sebut saya dapat peruntukan sama dengan ahli parlimen kerajaan. Sekian. Terima kasih. Mungkin ada soalan satu dua. Okey, setelah kita menghantar by hand usul pada hari Jumaat yang lepas, Yang di-Pertua Dewan Rakyat telah menerima usul kita dan akan membawalah kepada jawatankuasa, dan telah diumumkan dalam parlimen tadi, kes ini akan dibawa kepada jawatankuasa.